Terima kasih Abang Musaili di Sarawak. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Penurunan beberapa bidang kuasa pentadbiran di bawah Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri akan memberi impak positif terhadap beberapa perkara berbangkit. Ia termasuk isu pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu UEC yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Persendirian Cina di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Raymond Tan Soo Kya berkata, dengan penurunan kuasa dalam pentadbiran pendidikan misalnya, akan membolehkan isu tersebut dibincang bersama dengan Kerajaan Persekutuan. This UEC is not just a state matter. It is a national matter. We want the Putrajaya to recognize this. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu berkenaan. Datuk Raymond yang juga naib Presiden Gerakan ditemui media selepas persidangan tahunan perwakilan Gerakan Sabah ke-19 di Kota Kinabalu yang dilancarkan Presiden Gerakan Datuk Mah Siew Keong. Mengulas lanjut, Datuk Raymond kata isu terbabit sudah dikemukakan dan yakin keputusan berkaitan isu itu akan diperoleh dalam masa terdekat. Majlis Perunding Penjaja dan Peniaga Kecil Sabah menyasarkan 39,000 penjaja dan peniaga kecil berdaftar di bawah Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Negeri Sabah bagi tempoh 5 tahun akan datang. Pengurusinya Datuk Seri Panglima Haji Noor berkata sehingga kini 12,000 penjaja dan peniaga kecil telah berdaftar di bawah persatuan itu. Datuk Haji yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah berkata kerajaan menyediakan peruntukan hampir 2 juta ringgit untuk membantu 80% usahawan Bumi di negeri ini. Beliau berucap demikian dalam Majlis Pelancaran Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Tongot, Kinabatangan dan Rumah Terbuka Hari Raya Aidiladha di Pentas Terbuka Tongot. Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Tongot ditubuhkan atas inisiatif Ahli Majlis Perunding Penjaja dan Peniaga Kecil Negeri Sabah, Nur Faiza Chua. Menurutnya, bagi daerah Tongot, pihaknya akan berbincang dengan pihak pejabat daerah itu bagi pelaksanaan projek penyediaan kemudahan penjajah di Tongot. Program Melakar 1001 Wajah Orang Utan bakal dijadikan acara tahunan dan dicatat dalam kalender Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Pelaksanaan program itu juga akan diperluas ke seluruh daerah di negeri ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, ia bertujuan merakam keindahan alam sekitar dan kekayaan budaya yang mencerminkan realiti kehidupan masyarakat di negeri ini. Ia juga sebagai usaha menarik minat rakyat Malaysia dan antarabangsa untuk mendekati dan menghayati hasil seni yang ditonjolkan menerusi seni visual sekaligus mempromosi Sabah ke peringkat antarabangsa. Beliau menyatakan demikian dalam majlis penutupan program Melakar 1001 Wajah Orang Utan, anjuran bersama Persatuan Pelukis Seni Visual Sabah, Lembaga Kebudayaan Sabah dan beberapa agensi lain di laman Seni Wisma Budaya Kota Kinabalu. Teks beliau disampaikan pembantunya, Datuk Haji Kamarlin Haji Ombi. Program julung kali ini berjaya dicatat dalam Malaysia Book of Records apabila sejumlah 1,026 lakaran wajah orang hutan berjaya dihasilkan, sekaligus melepasi sasaran yang ditetapkan iaitu 1,001 lakaran. Sijil Malaysia Book of Record disampaikan Pengurus Besar Malaysia Book of Record, Halilia Juana Hashim, kepada Presiden Persatuan Pelukis Seni Visual Sabah, Profesor Madya Baharudin Muhammad Arus, sambil disaksikan Datuk Haji Kamarlin. Kami tetap pertahankan sumber air kami. Nada tegas ini memberi gambaran jelas betapa penduduk Lohan Ranau tidak mudah mengalah untuk mempertahankan tadahan air mereka. Dengan semangat juang itu, lebih 5,000 penduduk Lohan kini lega apabila mereka mendapat pembelaan pihak kerajaan. Wartawan RTM Farizi Morinding dan juru kamera Murhalim Muhammad merungkai isu berkenaan.
Perjuangan penduduk Lohan untuk mempertahankan 17 kawasan tanahan air mereka daripada dirosakkan akhirnya mendapat perhatian pihak kerajaan. Ini termasuk tindakan drastik Jabatan Tanah dan Ukur Sabah yang menyerbu serta menyita 3 mesin tentolak di kawasan Padang Ragut yang dikenal pasti tanah reserve kerajaan. Sejak sekian lama, penduduk kampung berkenaan bimbang dengan cadangan pembukaan ladang sawit seluas 147 hektar di kawasan Padang Ragut yang menjadi tahan sumber air utama sejak 4 generasi penduduk berkenaan. Projek berkenaan juga dikhawatiri menjejaskan ekosistem semula jadi kawasan reserve Padang Ragut. Ia turut menjejaskan kualiti air sungai bagi mengairi tanaman padi selain mengundang berlakunya tanah runtuh dan banjir lumpur akibat penorokaan bukit secara berleluasa. Masyarakat menggunakan air ini sepanjang masa dan tidak sampai 100 kaki di hadapan kita. Berlaku satu yang ada di sekeliling kita ini penorokan sudah berlaku dan berlaku satu kerusakan alur sungai dan tadahan air kita berada di hadapan kita tidak sampai 100 kaki di hadapan. Sudah terancamlah atau rusak. Tadahan yang kerajaan Handali itu sekarang tidak menjaminkan karena itu selalu tersumbat dan dia punya bukan senantiasa ada air itu, kadang-kadang sekarang pun kalau pergi tengok tidak air. Kami amat mempertahankan ini tadahan Lohan sebab bukan saja sumber air kepada penduduk kampung Lohan tapi juga orang yang di luar kampung Lohan baru-baru ini yang terjadi gempa bumi pun ada yang sampai di sini ambil air. Baru-baru ini kerajaan negeri mengecam kedegilan syarikat pemaju yang meneruskan pembukaan ladang sawit di kampung berkenaan kerana ia melanggar peraturan yang termaktub dalam Ordinen Tanah Bab 68 selain memperlekeh keputusan mesyuarat. Ingin saya peringatkan sekali lagi lah, Kabinet Kerajaan Negeri Sabah telah menetapkan bahawa tadahan air tidak boleh diterukai. Ya. Tak kira tadahan air itu digazet sebagai tadahan air ataupun digazet untuk tujuan-tujuan yang lain. Isu alam sekitar bukanlah perkara baharu di Lohan. Ia bermula sejak pembukaan lombong tembaga mamut sekitar tahun 1970-an yang menyebabkan Sungai Liwagu, Langanan termasuklah Sungai Lohan yang tercemar hingga menyebabkan aliran sungai semakin cetek dan mengecil. Yang pasti, pengalaman lama cukup memberi pengajaran betapa pentingnya penduduk Lohan bersatu hati menangkis setiap pencerobohan pihak luar yang cuba mengaut keuntungan dari hasil buminya. Jangankan kerana kemajuan dan kemewahan, nasib serta masa depan tadahan air Lohan dinodai sewenang-wenangnya demi kepentingan pribadi. Justru, bangkitlah anak bangsa, pertahankan warisan berharga ini demi kesinambungan hidup pada masa depan. Farizi Merinding bersama juru kamera Murhali Muhammad, Kampung Lohan Ranau, RTM. Merdeka! Merdeka! Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Berita seterusnya bersama Sofia Mansur di Negeri Sembilan. Silakan. Terima kasih.